Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk stesen pertama, kita akan melakukan teknik balingan, menghantar bola dan menerima bola dengan cara yang betul. Okey, ini adalah pemain-pemain yang akan melakukan stesen aktiviti di stesen 1 ini. Baling bola, terima bola. Okey? Jadi sebelum kita memulakan aktiviti stesen 1, cikgu akan ajarkan dulu cara untuk memegang bola dengan betul. Teknik yang betul memegang bola adalah dengan meletakkan hujung jari, dengan memegang menggunakan hujung jari, bukan menggunakan tapak tangan. Okey, begini caranya. Jauhkan tapak tangan daripada bola. Kita tak mahu pegang macam ni. Kita mahu pegang, ada jarak di antara tapak tangan dan juga bola, dan menggunakan hujung jari saja memegang. Okey? Dan kita tak pegang macam ni. Okey, kita tak pegang macam ni. Kita pegang di bahagian sisi. Dan biasanya tangan yang kuat akan berada di bawah, tangan yang lemah sedikit, tangan yang kiri diletakkan di atas supaya senang untuk kita baling bola. Okey? Jadi cara untuk baling bola, kita tak mahu baling begitu. Kita tak mahu baling begini. Ada cara yang betul untuk baling bola. Kita masuk. Kita tak sebut membaling bola. Kita menyebutnya sebagai menghayunkan bola, swing the ball. Melepaskan bola dan menghayun dan melepaskan bola, bukan menolak bola. Okey? Bukan menendang bola. Menghayun dan melepaskan bola. Okey? Cikgu tunjukkan cara. Wan, duduk situ. Okey, cara yang betul memegang bola. Ada dua cara balingan yang utama, iaitu daripada tengah dan juga daripada sisi. Begini daripada tengah, yang ini adalah daripada sisi badan. Okey, Wan di sana. Okey, Wan depan sikit. Cikgu kamu belakang sikit. Okey, cikgu akan menghantar bola kepada Wan. Wan masuk tak? Tengoklah. Depan sikit, Wan. Okey, cikgu akan menghantar bola kepada Wan. Jadi, murid-murid lihat, cikgu akan buat balingan daripada tengah dulu ya. Wan akan menerima bola. Okey. Okey. Okey, sekali lagi. Daripada bawah, hayunkan dan lepaskan. Okey. Bukan lempar bola tapi hayun dan lepaskan. Release. Tangan straight, tangan lurus lepas melepaskan bola. Okey, sekali lagi. Nampak? Lepas, swing. Okey. Itu tadi adalah cara bagaimana kita menghayunkan bola daripada tengah badan. Bagaimana pula dengan daripada sisi badan? Pun sama juga. Daripada sisi, kedudukan begini. Tangan kanan berada di belakang, bahagian belakang bola, letakkan di situ, dan tangan kiri diletakkan di depan. Okey, begini. Okey, kemudian kita akan hantarkan, tarik dan lepaskan. Bukan tolak. Cikgu lepaskan saja. Okey? Cikgu tak mahu macam ni. Bukan macam tu, tapi kita hayun dan lepaskan bola. Release the ball. Tangan straight, tangan lurus. Okey? Sekali lagi. Okey, good. Okey, sekali lagi. Good. Okey, ini adalah asas untuk balingan bola. Bagaimana pula asas untuk menerima bola? Itu tadi kita menghantar bola. Bagaimana pula dengan asas untuk menerima bola? Untuk menerima bola, asasnya adalah bentuk permata, iaitu diamond shape. Tangan kamu berbentuk begini, ataupun W shape. Kita tak terima bola begini. Kita tak nak terima bola. Ini minta sedekah. Kita bukan tim minta sedekah, kita tim champion. Okey, terima bola diamond shape ataupun W shape. Kita tunjukkan caranya. Okey, sekarang ni Wan hantar bola kepada cikgu. Good. Tengok bagaimana cikgu sudah bersedia dengan tangan begini. Cikgu tak letakkan macam ni, tak letakkan tepi, tak letak belakang. Tangan sentiasa bersedia untuk menerima bola. Okey, ready? Okey. Diamond shape. Where's your diamond? Diamond shape, go. Diamond shape. Okey. Jadi, kamu belajar bagaimana untuk menghantar bola daripada tengah dan daripada sisi.
dan juga bagaimana untuk menerima bola diamond shape ataupun W shape. Okey. Jom kita tengok kawan-kawan kita buat. Dalam pasangan. Okey, duduk dalam pasangan. Nama pasangan dia. Cikgu pasangan yang awal. Okey, ini adalah pasangan yang akan buat hantaran bola. Cikgu akan berikan bola kepada mereka. Buat di dalam bentuk barisan begini ataupun kita boleh buat dalam bentuk bulatan. Tidak kisah apa. Okey, kita akan mulakan daripada jedaan. Setiap kali selepas 5 kali hantar bola, kita akan melangkah 2 langkah ke belakang untuk menambahkan jarak langsung maju. Okey. Bola. Diamond check. Dia untuk menerima bola. Ready, go. 1 2 3 diamond check. 4 bang diamond check. 5. Okey, sudah cukup 5. 2 langkah ke belakang. 1 2. Okey, nampak jarak bertambah Jarak bertambah. Okay, ready, go. 1 2 3 4 and 5. Okay. Okay, kita ke belakang sikit. Okay, kita akan menambahkan lagi jarak. 2 langkah ke belakang, tutup dengan 1 2. Okey. Ini memerlukan sikit effort. Okey, tengok betul, tangkap betul bola. 1 diamond shape. 2 3 4 5. Okey. Dan seterusnya kita akan menambahkan jarak. Setiap 5 kali balingan 2 langkah ke belakang, 2 langkah ke belakang, 2 langkah ke belakang. Kita sentiasa menambahkan jarak sehinggalah jarak itu terlalu jauh dan player mungkin susah nak tangkap dan balik mengikut kesesuaian. Okey, itu adalah teknik balingan. Bonus kita pada hari ini adalah bagaimana untuk membuat bola balingan bola spinner. Bola spinner adalah bola pro yang dilakukan oleh pemain-pemain profesional dunia seperti All Black dan juga France, England dan juga Australia. Bagaimana kita nak buat bola spinner? Let's go. Okey, bola spinner caranya adalah sama juga dengan memegang di bahagian bawah bola dan ini. Dan bola spinner beza dengan bola biasa, kita memutarkan bola di bahagian bawah, jadi bola itu akan berputar semasa dihantar. Jadi ini memberikan ketepatan dan kejituan serta menambahkan kelajuan bola. Lihat bagaimana bola spinner. Ready? Spin ball. Lihat bagaimana bola spinner itu pergi. Ini bukan bola spinner. Bola spinner dia bukan pergi macam tu. Dia macam ni. Bola spinner dia pergi macam ni. Dia bukan pergi macam tu dia pergi macam ni. Okey, sekali lagi tengok bola spinner. Tangan bawah, putarkan di bahagian bawah. Semasa kita nak lepaskan release ball, spin bola tu. Okey, ready? Okey, good. Okey, try sekali lagi. Spin ball. Okey, itu bola spinner. Okey, bola spinner ini boleh dilakukan sebagai aktiviti bonus latihan untuk setiap hari. Okey. Okey, ready, go. Jom. Okey, pas. Okey. Boleh cuba bola spinner, tak ada masalah. Okey. Okey. Spinner, okey. Okey, baiklah. Itu adalah dalam bentuk barisan. Bagaimana pula kita nak menghantar dan menerima bola dalam bentuk bulatan. Let's check it out. Let's go. Okey. Bola-bola semua tak jadi kita nak buat dalam bentuk bulatan. Kembali lagi dalam sesi. Jom main rugby bersama dengan cikgu
1. Okey. Untuk sesi kedua, masih lagi di stesen 1, kita boleh buat hantar bola dan terima bola dalam bentuk bulatan. Okey, tadi dalam bentuk barisan, bagaimana pula dalam bentuk circle, bulatan. Let's go. Okey, buat bulatan. Okey, pegang tangan kawan. Okey, di sini ya, di sini. Okey, lihat bagaimana kawan-kawan kamu membuat bulatan. Okey, jatuh tangan. 2 langkah ke belakang. 1, 2. Okey, masih terlalu dekat. 2 langkah lagi ke belakang. 1, 2. Okey, nampak? Okey, dalam kamera kita nampak ya. Sebenarnya mereka dalam bentuk bulatan. Jadi, untuk dalam bentuk bulatan biasanya kita akan hantar bola mengikut arah jam daripada kiri pergi ke daripada kanan hantar ke kiri. Kebiasaannya. Kemudian selepas 5 kali kita akan tukar arah. Okey, jangan tangkap dengan betul, hantar dengan baik. Jangan jatuhkan bola dan good luck. Mari kita cuba sama-sama. Okey, let's go. Okey, abang, hantar bola pada dia. Okey, ready. Go. Jadi aktiviti ini boleh dilakukan pada bila-bila masa dan sebanyak mana yang mungkin. Mungkin 10 orang, 15, 20. Tapi kalau murid itu dalam kuantiti yang banyak, biasanya kita akan buat tambah 2 bola. Okey. Ataupun kalau terlalu banyak lagi, kalau 40 orang, 50 orang, kita terpaksa buat bulatan-bulatan lain. Tidak cukup untuk satu bulatan. Okey. Kita terus. Okey, pass ball. Isi, diamond shape. Bagi bola tu, betul. Hantar bola tu. Okey, diamond shape. Okay, 2 step behind, 2 step belakang, 1, 2. Ready, go. Okay, go. Okay, target betul. Di sini kita mestilah menyasarkan, buat sasaran yang betul. Tengok kawan dulu, baru kita pass. Jangan baling bola, baru tengok kawan. Tengok kawan dulu, kalau boleh panggil nama dia. Ball, minta bola. Ball. Okey, sekarang stop. Tukar arah dari sini pergi ke sini. So bila kita menukar arah, tadi mengikut arah jam, kedudukan sisi begini, pergi ke kiri. Sekarang daripada kiri pergi ke kanan. Mungkin kita tak biasa tapi kita kena biasakan. Sebab dalam game ada belah kiri, ada belah kanan. So kita kena biasakan kedua-dua arah. So daripada sini sama juga kiri tu. Pastikan bola sampai ke kawan. Okay, 2 step behind. Okay, go. Jadi aktiviti ini akan berlangsung selama 5 pusingan ataupun lebih, bergantung pada kesesuaian anak-anak. Okay. Ini adalah membalik bola dalam bentuk bulatan. Okay. Balik bola dalam bentuk bulatan. Kita memastikan murid menghantar dan menerima bola dengan betul. Okey, baiklah. Untuk aktiviti seterusnya, iaitu aktiviti ketiga, apa yang kita boleh buat selepas murid menghantar dan menerima bola, mereka akan mempelbagaikan gerakan dengan berlari ke arah tengah dan kita akan menandakan dengan kon. Kita akan letakkan kon sebagai penanda. Apabila murid berlari ke tengah, mereka akan berhenti di kon ini dan menghantar bola kepada kawan yang berada di belakang mereka. Bukan betul-betul di belakang, tetapi di belakang di bahagian sisi. Okey, cikgu tunjukkan cara. Jadi begitu. Okey, sekali lagi, cikgu tunjukkan sekali lagi. Jangan sekali-kali mengajar diri kita menghantar ke depan, nanti forward pass. Balingan ke depan dalam rugby tidak boleh. Balingan sentiasa ke belakang kawan. Okey, sekali lagi. Selepas membaling bola, tukang baling tadi akan berlari ke arah sana dan yang menerima bola akan datang ke tengah membaling ke arah kawan di sebelahnya. Okey, sekali lagi. Tunjuk sekali lagi. Okey, daripada
Two step behind. 1, 2. Okey, kita akan tunjukkan cara yang betul. Okey. Lagi sana. Lagi. Okey, go. Kita ada. Di sana. Kamu janganlah balik ke dia. Kenapa belakang kamu? Untuk belakang kamu. Alah, pening dah ni. Pening dah. Orang dah cakap dah. Balik ni orang di belakang. Kita orang depan. Bila kamu lagi di sini, siapa di belakang kamu? Dia kan? Okey lagi. Go. Lagi sana. Kamu lagi sana. Aku sudah. Cepat. Ganti cepat. Go. Lagi. Pas. Belakang. Okey, go. Okey, ganti cepat dia. Teruskan dulu kan. Angkat dulu, lagi depan orang. Okey. Angkat dulu bang. Pas. Lagi tengah. Jadi aktiviti ini dijalankan selama beberapa minit sehingga budak murid kita membiasakan diri menoleh badan ke belakang dan menghantar bola ke belakang. Target dulu. Abang, kat mana abang? Angkat betul tu. Bagi bola sampai Bagi power sikit bola tu. Jangan lemah sangat bola tu. Okey. Okey. Stop. Tak bola. Baiklah. Gerakan seterusnya masih lagi dalam bulatan adalah satu aktiviti yang kita panggil gerakan belut. Gerakan belut adalah gerakan bagaimana murid berlari dalam bentuk lingkaran dan membuat larian di antara murid-murid yang lain. Betul? Okey, masuk balik kita. Okey. Jadi, murid akan berlari dalam bentuk silang dan selepas membuat larian akan menghantar bola di kawan di sebelahnya. Ready, go. Masuk. Okey. Masuk belakang dia. Okey. Go. Laju lagi. Murid boleh menambahkan kelajuan pada bila-bila masa dalam bentuk lingkaran. Tunggu. Kamu bagi dia. Okey, semasa buat aktiviti ni kita pastikan murid berlari ya, jangan berjalan. Gerakan seterusnya adalah gerakan bola yang dinamakan bola popcorn, iaitu bagaimana mereka bersilang di tengah, sama-sama bergerak, bertemu di tengah dan membaling bola ke atas dan kawan akan mengambil bola itu. Kita tengok caranya. Buat dengan kamu. Kita kamu lari, kita bertemu dekat skor ni, kamu lempar bola, kamu tangkap bola. Boleh? Jadi, go. Lari. Okey, balik dengan kawan. Okay, kamu dengan siapa? Tangkap betul. Diamond shape. Okey, kamu murid yang baju biru ini akan buat dengan murid yang baju merah. Tengok bagaimana. Lagi sama-sama. Pas. Okey, begitu caranya. Okey, baju dengan kawan. Okey, kamu dengan dia. Ready, go, buat. Okey, terus. Murid akan teruskan sehingga mereka betul-betul menguasai pas bola. Jangan jauh sangat. Okey. Nanti go. Bila bertemu di tengah, mereka akan membuat balingan. Okey, teruskan. Bagi test pas. Okey, go. Ball. Go. Ball. Okey, go. Okey. Begitulah dia aktiviti untuk stesen 1, iaitu membaling bola dan menegak.
Okey, ini aktiviti untuk stesen 2 iaitu berlari bersama bola dan menghantar bola kepada kawan. Okey, aktiviti ini melibatkan murid berlari bersama bola. Sekiranya bola tidak cukup, kalau bola ada satu saja, kita akan ubah sedikit. Mula-mula kita gunakan bola yang banyak dulu. Okey. Sekiranya dalam stesen 2 bola hanya satu saja, ada caranya untuk bola satu. Tapi bila kita ada bola yang banyak, kita boleh buat cara yang pertama ini. Okey, mereka akan berlari bersama bola. Bila sampai di garisan putih itu, mereka akan memusingkan badan dan memecut balik ke tempat asal mereka. Okey, kita akan tandakan dengan kun. Jangan lagi, Pak. Dan memecut balik ke tempat asal. Okey? Jangan bola. Jangan main. Cik. Jangan pergi kat kun orang lain. Kamu pun berlari juga. Dia bola lari juga sama dengan dia orang. Okey. Kita akan menggunakan kun untuk menanda di manakah mereka akan menghentikan larian dan memusingkan badan. Contoh, bola boleh dipegang begini ataupun begini ataupun begini. 3 cara mengikut kesesuaian dan keselesaan murid. Jadi saya akan tunjukkan cara yang pertama. Amat penting, semasa balik mereka memecut. Okey, mereka akan mengelilingi kun dan kembali ke tempat asal. Okey, ready? Cut. Okay, sekali lagi. Atas line balik. Ready? Okey, buat 3 ataupun 5 kali. Jadi sekali lagi. Last. Okay, last. Ready, go. Okey, baiklah. Jadi, itu adalah sekiranya kita ada banyak bola. Okey. Apa yang akan berlaku sekiranya kita hanya ada satu bola saja? Bagaimana kalau murid itu ada satu bola saja dalam satu kumpulan? Begini caranya. Okey, letakkan bola di belakang. Kita akan gunakan bola brown. Okey, bola akan bergerak daripada kanan ke kiri dalam bentuk lantunan. 1, 2, 3, 4. Mereka akan membaling bola kepada kawan sambil berlari. Okey? Contoh. Kita lagi sama-sama Kamu je dek. Jangan tertinggal. Lagi selojok, jangan lari laju-laju. Lari selojok aje. Lagi anak-anak, lari anak. Okey, ready, go. Pas. Pas. Okey, ready dah, stop. Okey, ready, dari sana. Ready, go. Pas. 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 Okey, sekali lagi. Dalam aktiviti ini, murid seboleh-bolehnya jangan membuat balingan ke depan. Pastikan murid berjalan tidak mendahului pemain yang memegang bola. Kerana bola mesti dihantar ke belakang. Dan jangan jatuh bola, jangan knock on. Jangan baling ke depan, jangan jatuh bola. Okey, sehingga mereka mendapat
Dan satu lagi, di dalam aktiviti ini murid berada pada jarak yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Okey, tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh, jarak yang seimbang. Okey, ready? Go. Sekiranya bola jatuh, mereka akan mengulangi sekali lagi. Ready? Go. Letak bola. Ball. Ball. Okay, sekali lagi, mereka akan membuat aktiviti ini selama beberapa kali sehinggalah mereka mendapat perfection. Go. Jangan ke depan dia. Okay, ingat, selalu always behind dia. Jangan Okey. Itu sahaja untuk stesen yang kedua. Berlari bersama bola dan membaling kepada kawan. Kita lihat pula bagaimana variasi yang boleh digunakan dalam stesen ini. Ketika murid sedang berlari, murid boleh membuat aktiviti silang, larian silang. Saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Untuk larian silang biasanya kita gunakan bukan dalam bilangan murid yang ramai. Mungkin 2 atau 3 orang saja. Saya akan tunjukkan cara larian silang. Kita akan menunjukkan cara bagaimana untuk membuat larian silang ekstra. Untuk bola ekstra, apabila orang tengah membalik kepada orang yang ambil, dia akan berlari di belah sana dan meminta bola itu. Itu dinamakan gerakan ekstra. Okey. Pas bola kat dia. Jangan lagi. Pas je. Okey, pas kat Wan. Kamu lari belakang Wan. Lari ke belakang Wan. Kamu baju merah, lari ke belakang Wan. Baju merah, lari ke belakang Wan. Lari ke belakang Wan. Lari ke belakang Wan. Bola. Okey, sekali lagi ya, kita tunjuk. Jaga. Ball. Tak payahlah pusing kot ni. Pusing nak kot ni. Tak payah. Itu adalah yang dinamakan gerakan bola ekstra. Okey, cuba buat tanpa berlari. Buat, tak bola belakang kan? Boleh tu kan? Dapat sikit ni kan? Jadi, jom. Tak. Lagi ke depan. Okey, faham Okey. Sekarang kita buat sambil berlari. Sambil mereka berlari ya. Jadi, lagi. Tak bola. Okey lagi. Buat tengok lah. Tengok dulu baru lempar, jangan lempar dulu baru tengok. Jadi, tu. Lagi, sambil lagi. Tak bola. Okey. Buka orang pula. Ada diri dengan orang.
ekstra untuk stesen yang kedua. Okey, itulah dia buat masa ini. Saya harap kamu faham dan boleh buat kita stesen berapa. Okey, sekian. Okey, okey, untuk stesen ketiga iaitu menyerang dan bertahan dia buat masa ini. Saya harap kamu faham dan boleh buat kita stesen berapa. Okey, sekian. Okey, okey, untuk stesen ketiga iaitu menyerang dan bertahan. Bagaimana kita menyerang dan bagaimana kita bertahan. Okey, untuk stesen ketiga adalah stesen serangan dan pertahanan. Bagaimana untuk menyerang dan bagaimana untuk bertahan. Kita mulakan dengan serangan dahulu. Pasukan yang menyerang adalah pasukan yang membawa bola, yang mempunyai bola. Tidak kira pasukan lelaki atau pasukan perempuan, mana-mana pasukan yang memegang bola ketika itu, pasukan itu dianggap sebagai pasukan yang sedang menyerang, attacking team. Jadi, tidak semua yang akan memegang bola. Biasanya bola akan dipegang oleh pemain tengah dahulu. Kemudian barulah dihantar, dibaling kepada kawan-kawan yang lain dalam satu garisan yang lurus. Penting sekali untuk murid-murid membuat line, membuat garisan. Okey, kita mulakan dengan pasukan yang menyerang dulu. Itu pasukan cikgu akan menyerang dulu. Sudah. Okey, cikgu akan menjadi penyerang dan berada di tengah. Mulakan permainan. Bola boleh dipegang begini ataupun begini dan meluru ke depan. Menyerang, meluru ke depan. Dan mencari ruang di antara pemain-pemain pertahanan yang berada di depan ini. Contoh, pemain yang menyerang akan cuba meloloskan diri melalui ruang yang ada. Contoh, cikgu tunjukkan. Mari sini dua orang. Okey. Mana cikgu? Okey. Kamu boleh lihat ada ruang di antara pemain berbaju merah dan pemain baju biru. Jadi, tugas penyerang adalah untuk meloloskan diri dan melepaskan diri untuk pergi ke belah sana. Untuk membuat try. Okey? Penyerang yang memegang bola, sekian tadi. Semasa serangan dibuat, pasukan yang bertahan akan menyentuh badan penyerang menggunakan dua belah tangan. Untuk pasukan lelaki. Untuk pasukan perempuan hanya sebelah tangan sahaja. Untuk pasukan lelaki, bagaimana pasukan bertahan mahu melakukan pertahanan? Ada dua orang di sini. Di sini. Begitu. Semasa penyerang pergi ke hadapan, salah seorang daripada mereka akan pergi ke depan dan touch, sentuh menggunakan kedua-dua tangan. Bukan hujung jari tapi kedua-dua tapak tangan. Tidak boleh satu dua, dia kena mesti serentak. Dan bahagian yang dibenarkan adalah bahagian badan seperti dada, tangan dan juga belakang. Bahagian-bahagian sulit ataupun kepala, muka tidak dibenarkan. Itu merupakan satu kesalahan besar dan boleh dikenakan kad. Okey, cikgu berikan contoh. Bila cikgu berada je kat sini, kamu akan touch cikgu. Okey, ready? Touch.
Itulah lebih. Touch macam ni. Gitu. Jangan tolak touch je. Gitu Touch tak. Tidak boleh tolak. Tak boleh terlalu lembik. Sedang-sedang, sederhana. Tengok. Ke depan kamera. Mari sini. Cikgu akan tunjukkan cara bagaimana pertahanan. Ini penyerang, ini pertahanan. Defend, attack. Pemain pertahanan akan pergi ke depan dan begitu. Ataupun di tangan. Begini. Okey? Dua tangan. Tidak boleh di muka. Ni tak boleh. Muka tak boleh. Bahagian sulit tak boleh. Di bahagian dada ataupun di tangan sahaja. Okey? Jadi tu. Okey? Nampak? Sekali lagi. Depan sikit. Bagus. Yang tu Okey, apabila pemain penyerang disentuh dalam masa 3 saat, mereka perlulah melepaskan bola itu kepada kawan. Sekiranya mereka masih lagi memegang bola, 1, 2, 3. Ini adalah satu kesalahan yang dinamakan sebagai long, panjang. Melebihi 3 saat, bola akan diberikan kepada pasukan lawan. Turn over. Jadi dalam masa 3 saat, mereka perlu cepat-cepat menghantar bola kepada kawan. Dalam 3 saat atau 3 langkah sahaja. Okey, contoh. Baju merah. Mari sini. Kamu ikut belakang cikgu Okey, kamu ke depan. Kamu jangan tunggu cikgu, kamu pergi ke depan sikit. Tas. Lepas tu, kamu ready untuk terima bola Tangan dah ready dah mikir. Kamu lagi sikit. Okey, jadi okey, kita akan tengok bagaimanakah proses serang, touch dan hantar bola kepada kawan berlaku. Okey, jadi go. Kamu tak payahlah. Sayang. Duduk sini. Ibu pula. Jadi bila itu berlaku, pemain yang menerima bola boleh meneruskan larian dan membuat try di belakang sana. Itu adalah tactical, strategi. Sekali lagi, bagus. Okey, jadi lagi ke sana. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buat try. Jangan lempar, letak je. Begitulah caranya. Okey? Boleh faham? Okey? Jadi kawan yang di sebelah mestilah menerima bola. Okey? Kita tengok bagaimana pasukan mereka bermain. Okey? Pasukan ini akan menyerang dan pasukan ini akan bertahan. Okey? Okey, ke depan sikit, ke depan sikit. Okey, jadi duduk tu. Pasukan ni akan menyerang dan pasukan ni akan bertahan. Okey, jangan buat balingan ke depan, jangan jatuhkan bola. Jangan buat knock on. Jangan bagi forward pass. Jangan baling ke depan dan jangan jatuhkan bola. Okey. Jadi sekiranya mereka membuat knock on atau baling bola ke depan, pihak lawan akan mendapat bola itu. Kita akan berikan kepada pihak lawan untuk tukar. Okey? Jadi ketika proses menyerang dan bertahan, tiga benda. Pertama, jangan jatuhkan bola, tangkap betul-betul. Jangan baling ke depan kawan, hantar ke belakang kawan. Kawan jangan duduk di depan ball carrier. Okey, mesti sentiasa di belakang ball carrier. Dan yang ketiga, mestilah ada komunikasi. Bunyi suara, minta bola. Okey? Okey. Start. Good. 1-0. Okey. Kamu pula pergi sana. Pasukan ni pula kira. Kita buat atas. Okey. Okey, 1-0. Depan sikit. Depan sikit. Masuk dalam kamera. Belakang ni, orang belakang sikit. Okey, kamu menyerang dua orang ni. Okey. Belakang sikit ada offside. One line. Okey, pasukan ni akan pegang. Apakah kesalahan yang berlaku dulu? Kawan tidak membuat damage check dan tidak ready untuk menerima bola. Kawan mesti aware bola itu mesti
referee akan pergi kepadanya dan sentiasa tahan, sentiasa sedia bola. Kiranya proses itu berlaku tadi, itu dinamakan bola jatuh ke belakang. Jika bola itu jatuh ke depan mukanya, itu dinamakan knock-on. Kiranya bola jatuh di belakangnya, dia boleh ambil balik bola tu dan teruskan permainan. Sekiranya bola tu jatuh di belakang ni, bukan di depan ni. Okey? Ada? Touch. Kenapa tengok saja tak touch dia? Buat try. Okey, good. Okey, boleh faham? Asas menyerang dan asas bertahan. Untuk pertahanan, sedikit penambahan ya. Sedikit penambahan untuk pemain pertahanan. Bila berada di posisi pertahanan, tangan mestilah didepakan dan badan dibengkokkan sedikit dalam keadaan bersedia untuk sentuh pemain. Ini adalah untuk pasukan lelaki. Pasukan perempuan lain pula. Okey. Kita tengok sekali lagi bagaimana mereka bertahan. Pasukan bertahan sudah tangan sudah di padangan. Bola knock-on. Itulah yang dinamakan sebagai bola knock-on. Jika kita lihat kembali rakaman dari bola itu jatuh di depan pemain. Okey, kalau dalam permainan lelaki, sekiranya berlaku bola knock-on, mestilah membuat scrum. Apa itu scrum? Kita akan lihat di sesi keempat. Apa itu scrum? Bagaimana kita nak buat scrum? Itu adalah scrum adalah hukuman kepada pasukan yang membuat kesilapan. Okey, kita turn over. Okey, kita akan mulakan balik. Okey, belakang sikit. Belakang lagi. Lagi. Depan sikit. Depan. Jadi mereka akan membuatkan aktiviti menyerang dan bertahan beberapa kali supaya mereka mendapat feel untuk menyerang dan bertahan. Tangan depa, tak depa, defending, tangan depa macam mana macam tu. Semangat sikit. Itu bukan depa tu, apa benda macam tu ni, depa. Angkat tangan betul. Touch. Bila touch berlaku 2 kali, bola itu mestilah terus dihantar kepada kawan. Jangan berhenti, terus hantar kepada kawan sehinggalah bola itu jatuh dan ref memberikan command sama ada knock on ataupun play on. Okey, sekali lagi. Touch. Sekali lagi. Okey, ready. Touch. Okey, tukar pula. Change. Yang ni menyerang, yang tu kan. Okey, buat. Okey, ready. Buat betul. Ready. Go. Okey, buat try. Good. Aktiviti ini mestilah dibuat berulang kali sehingga murid betul-betul faham apakah peranan mereka, di manakah posisi mereka dan apakah fungsi mereka berada di kawasan itu. Okey, sekali lagi. Depan sikit. Depan tangan, depending depan tangan. Okey, asas pertahanan dan menyerang. Go. Pass. Okey. Bola bertukar tangan, berikan bola kepada mereka. Okey. Tukar pula. Wan mari sini, kamu berada di sana. Wan mari ke sini. Dia. Touch. Jangan balik bola, jangan biasakan balik bola begitu. Sabar sabar. Jangan terlalu mengikut perasaan. Jadi. Touch. Tidak boleh menghalang bola. Itu tadi adalah dianggap sebagai obstruction, tidak boleh menghalang bola orang. Sekiranya kita menghalang bola orang, itu adalah dianggap sebagai ini macam kenal saja.
Masuk. Jaga adik. Okey. Ini adalah yang dikenali sebagai obstruction. Tidak boleh berlaku obstruction di mana pemain tadi menghalang pergerakan. Tidak boleh menghalang pergerakan pemain, mestilah touch sahaja. Okey adik. Touch. Touch. Long. Untuk perintah long, ref akan memberikan signal begitu, isyarat long. Melebihi 3 saat memegang bola, melebihi 3 saat. Okey lagi. Okey lagi. Touch. Forward pass. Forward pass adalah apabila murid menghantar bola ke depan, signalnya adalah forward pass. Okey? Okey. Touch. Jangan menggunakan kekerasan, jangan menggunakan kekerasan. Jangan menggunakan stop touch saja. Bukan. Jadi aktiviti ini akan berlangsung selama beberapa minit dan satu kumpulan boleh diwakili oleh 3, 5 atau 7 orang pemain dalam satu barisan. Pastikan mereka membuat dalam satu barisan dan tidak melakukan bola nokon dan bola forward. Touch. Touch. Kenapa tak balik bola? Apabila di touch, terus tengok kepada kawan dan balik kepada kawan. Okay? Jangan blur. Jangan blur. Touch. Tidak bersedia untuk menerima bola nampaknya. Ke sana sikit, ke sana sikit. Ke sana sikit. Sedia untuk menerima bola. Tukar, baju merah ke sana. Baju merah ke sana, ke sana. Ada? Sedia? Touch. Touch. Jangan memegang kawan. Tidak boleh memegang kawan. Tidak boleh memegang. Tidak boleh menarik kawan atau menghalang pergerakan kawan. Tidak boleh. Sekiranya berlaku, penalti akan diberikan. Bola akan diberikan kepada pihak lawan dan mereka akan terpaksa berundur selama sebanyak 5 meter ke belakang. Kenapa tak touch? Tidak dikarenakan touch. Touch hanya berlaku apabila 2 tangan. Sekiranya 1 tangan sahaja, no touch. Referee akan cakap no touch. Tadi dia buat forward pass tu, kenapa saya tak touch? Okey, sekali lagi. Touch. Touch. Main, play on. Play on. Touch. No touch. Okey, jadi. No touch. Touch. Dan jari satu tapak tangan, bukan hujung jari. Touch tidak dikira apabila menggunakan hujung jari seperti gini. Tidak dikira. Touch mestilah begini, bukan begini. Okey? Sekali lagi. Play on. Ready? Touch. No touch. Play on. Touch. Jadi dalam aktiviti ini, murid boleh membuat serangan daripada tengah, daripada lubang-lubang yang berada di antara players, pemain, ataupun menyerang dari bahagian sayap. 3 cara untuk menyerang. Okey, sekali lagi last. Depan sikit, depan sikit. Pas sikit. Touch. No touch. Touch. Leon. Leon. Touch. Touch. Okey, dalam keadaan bila murid ditekan sehingga ke belakang, biasanya apa yang akan berlaku ialah berlakunya forward pass. Apabila forward pass berlaku, bola akan diberikan, akan berlakunya scrum. Okey, itu saja untuk stesen menyerang dan bertahan. Mereka akan menyerang, bertahan, bergilir-gilir. Okey. Sekian dulu daripada saya untuk stesen ketiga. Assalamualaikum. Okey.
Akil relax je. Nak main kena relax macam Akil. Steady, relax, tenang je. Halo. Sini depan ni. Lagi. Ha, dia tu. Dah, go. Parah sangat. Menghadap kamera ni. Menghadap kamera ni. Sini sikit. Sini lah. Masuklah. Okey, baiklah. Murid-murid dan cikgu-cikgu sekalian, kita akan ke stesen yang keempat, iaitu stesen lelaki scrum, perempuan dump. Lelaki scrum, perempuan dump. Apa itu scrum? Kita akan buat yang untuk lelaki dahulu. Perempuan kita buat selepas ini. Okey? Macam mana cara nak buat scrum? Scrum adalah satu proses di mana sejenis denda atau hukuman apabila dua benda berlaku di dalam permainan, iaitu knock on dan juga forward pass. Bola knock on, bola jatuh ke depan, tangkap, bola tu jatuh ke depan macam tu, dan juga pass ke depan, menghantar bola ke hadapan kawan. Tidak boleh. Bila dua itu berlaku, referee, pengadil akan memberikan syarat scrum begini, segitiga. Scrum. Jadi kedua-dua pasukan akan membuat scrum. Bagaimana untuk membuat scrum ketika permainan? Check it out. Okey, di sini adalah dua pasukan, iaitu pasukan merah dan juga pasukan biru. Okey. Sekarang cikgu akan hantar bola kepada pasukan merah dan pasukan merah akan melepaskan bola ke depan, menandakan bola berlaku knock on. Tangkap, lepas tu jatuhkan bola tu ke depan. Itu adalah knock on. Apabila itu berlaku, pasukan ini adalah pasukan yang bersalah, yang membuat kesalahan. Jadi pengadil akan pergi dan scrum. Bila pengadil cakap begini, scrum, kedua pasukan akan membuat scrum. Begini caranya. Jangan keluar di sini. Ketika scrum berlaku, 3 pemain daripada setiap pasukan akan terlibat, dan juga seorang akan berada di luar dan seorang lagi berada di luar juga. So jadi jumlahnya adalah 4. Seorang akan jadi scrum half, 3 lagi akan buat scrum. Jadi 4 orang satu pasukan, 4 orang satu pasukan. Okey. Untuk pasukan ini, cikgu akan jadi scrum half. Dia akan memasukkan bola. Okey, scrum half adalah pemain yang akan menggolekkan bola masuk ke dalam lorong scrum. Okey, sebelum kita pergi kepada scrum, mari ke depan sikit. Cikgu adalah scrum half, berada di tepi, memegang bola. Jadi ini adalah pasukan cikgu yang membuat kesilapan tadi. Untuk membuat scrum, kita perlukan 3 orang. Orang yang di tengah akan dikenali sebagai hooker. Angkat tangan hooker. Apakah tugas hooker, orang yang berada di tengah? Tugas hooker adalah untuk mengais bola keluar daripada scrum itu. Apabila bola keluar, permainan diteruskan. Pasukan mana yang mengambil bola, itu adalah bola mereka. Okey, hooker angkat tangan. Ini adalah hooker. Pemain hooker yang bagus adalah pemain yang mempunyai refleks yang bagus, kaki yang cepat untuk menendang bola keluar. Biasanya hooker kita akan pilih orang yang mempunyai kaki yang panjang dan juga kaki yang cepat bertindak. Okey. Hooker akan berada di tengah, dan yang berada di tepi hooker sekarang ni, belah kiri dan belah kanan adalah yang kita namakan sebagai prop. Ini adalah prop yang berada di luar. Okey. Kerana pasukan ini membuat kesilapan, bola akan dimasukkan di sini. Prop ini dinamakan sebagai tight prop, dan prop di sana dikenali sebagai loose prop. Prop angkat tangan. Jadi apakah yang akan berlaku selepas ini? Prop akan memegang pinggang hooker. Okey. Cikgu akan tunjukkan cara bagaimana prop memegang pinggang hooker daripada sudut pandangan belakang, supaya memudahkan murid-murid untuk melihat bagaimanakah
skram dibentuk. Okey. Lihat pada tangan, ini adalah prop. Prop akan meletakkan bola di pinggang hooker. Tangan kanan pergi ke pinggang bahagian kanan dan tangan kiri hooker loose prop akan pergi ke sini. Pastikan betul-betul. Kita tak mahu pergi begini, kita tak mahu pergi ke sini. Kita pegang di pinggang. Lihat kedudukan. Kita lihat sekali lagi, itu adalah kedudukan prop. Okey, jatuh tangan. Cuba masukkan sekali lagi. 1, 2, 3. Prop masukkan tangan. Dalam ada ketat. Kemudian apa yang berlaku? Hooker akan meletakkan tangannya di bahu prop. Okey. Itu adalah bentuk asas bagi skram. Jatuh tangan semua. Okey, sekarang kita akan mulakan sekali lagi. Prop masukkan tangan. Okey, pastikan rapat. Okey, hooker meletakkan tangan di atas bahu. Kemudian apabila itu berlaku, pasukan ini juga akan membuat benda yang sama. Masuk, mari datang ke sini. Dan ini kita akan lantik abang ini menjadi kita punya hooker. Okey, jatuh tangan dulu. Prop angkat tangan. Prop angkat tangan, hooker angkat tangan. Okey, prop masukkan tangan dulu. Okey, kita lihat sekarang bagaimana kedudukan. Okey, beginilah bentuknya yang asas. Apabila ini berlaku, disebabkan pasukan ini yang membuat kesilapan tadi, knock-on, kepala prop ini akan berada di luar. Sebab mereka orang yang tak bersalah. Ni, pasukan ni yang tak bersalah, yang tidak membuat kesalahan, kepala ini akan berada di luar. Okey, dekatkan sikit. Jadi ini adalah bentuk asas kepada skram. Okey. Sekarang cikgu akan tunjukkan pula bagaimana kedudukan kaki mereka. Okey, kaki mereka rapatkan sikit lagi. Okey, kepala kau. Okey. Sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana kedudukan kepala-kepala mereka ya. Kepala-kepala mereka perlulah berada pada kedudukan yang betul supaya tidak berlaku kecederaan. Sekiranya benda ini tidak dijaga, mungkin boleh menyebabkan injury kepada pemain. Jadi ini adalah benda yang kita perlu buat secara betul-betul lah, tidak secara. Okay, kita akan tunjukkan cara bagaimana kepala mereka disusun. Okey. Disebabkan pasukan ini yang tidak membuat kesalahan, kepala dia berada di luar, kepala pemain lawan ini akan berada di sini. Tengok dia berselang. Kepala sini biru merah, biru merah, biru masuk. Okey, kemudian kepala ni masuk di sini. Nampak tak? Dia punya selang dia tu biru merah, biru merah, biru merah. Okey, ketika ini berlaku, pengadil akan sebut crouch. Okey, jadi mereka berada dalam keadaan crouch, iaitu tunduk. Selepas koman crouch, pengadil akan memberikan satu lagi koman, iaitu bind. Bind adalah bagaimana mereka mengetatkan lagi kedudukan mereka. Mereka mengetatkan lagi, memperkemaskan lagi kedudukan mereka. Okey, ini adalah kedudukan bind. Okey, bind. Jadi sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana pula dengan kedudukan kaki. Kedudukan kaki, prop, kaki yang akan keluar adalah kaki yang mana? Kaki yang ni keluar ke belakang. Yang ni pun keluar, kaki yang di luar pergi ke belakang. Okey. Yang ni, yang belah sini, kaki yang di mana berada di luar yang pergi ke belakang. Outside foot. Ni ke belakang. Ke belakang kaki kau. Ni kaki kau yang ni ke belakang. Okey, ini okey, rapatkan balik kepala. Okey, selangkan. Bagaimana pula dengan kaki hooker? Kaki hooker berada dalam keadaan bersilang begini. Sekiranya bola masuk daripada sini, kaki hooker akan berada bersilang begini supaya mudah dia menyepak bola keluar. Begini cara hooker menyepak bola keluar. Bola akan keluar. Okey tak? Bola akan keluar. Sekejap cikgu tunjuk. Bola akan keluar melalui sini. Okey, itu adalah saluran untuk bola keluar. Okey, Kak. Sini.
Kaki ni ke depan. Kaki ni ke depan, kaki ni. Ha, nak kuih bola. Nak kuih bola ke sini. Kaki ni lah keluar. Kaki ni yang ke depan. Okey. Okey. Ini belakang sikit. Okey. Bangun sekali lagi. Jadi close. Fine. Arahan seterusnya adalah arahan set, iaitu referee akan memasukkan bola bukan referee, scrum half akan memasukkan bola melalui lorong ini kerana kepala pasukan yang tidak bersalah berada di sini. Okey. Memasukkan bola, jangan sampai bola keluar ke sana. Bola mestilah berhenti di tengah dan hooker akan menguis bola itu keluar. Ready? Kita tengok daripada sudut pandangan yang di sini. Ni sikit. Nanti bola tak nak keluar. Kaki ni belakang. Nak keluar bola. Ready? Set! Okey, nampak? Bola keluar melalui saluran yang betul. Bila set berlaku, bola keluar, pemain yang berada di luar akan mengambil bola ini dan berlari meneruskan permainan. Okey, sekali lagi. Tangan bawah. Tangan, lepaskan tangan. Okey? Ya. Ya. Okey. Dari Allah. Pinjam. Okey. Telefon je. Bunch, road, bunch, set, road, bunch, set. Okey. Sekarang boleh faham bagaimana proses scrum dilakukan. Itu adalah untuk pasukan lelaki. Untuk pasukan perempuan adalah dump, D-U-M-P. Apa itu dump? Kita akan lihat selepas ni. Okey, minum air lah. Apa? Tak ada apa. Main. Dah. Main. Eh. Dah. Line. Okey. Untuk gerakan yang seterusnya, okey, untuk gerakan yang seterusnya, untuk stesen yang seterusnya, bukan stesen yang seterusnya, sorry. Untuk lelaki, scrum. Untuk perempuan, dump. Bagaimana caranya? Berapa orang pemain yang diperlukan? Jom. Okey. Mana ni? Untuk dump, kita memerlukan 3 pemain. 6. kita memerlukan 4 pemain perempuan dan seorang defender. Defender itu akan touch. Ingat balik, bila touch berlaku, pasukan lawan akan melepaskan bola. Itu untuk budak lelaki. Untuk budak perempuan tak sama. Untuk budak perempuan ada benda lain yang perlu dibuat, iaitu dump. Mereka tak ada scrum, tapi mereka ada dump. Dump tak perlu tunggu knock on, tak perlu tunggu forward pass. Bila kena touch saja, budak perempuan mesti buat dump ataupun roll ball. Sama, roll ball, dump, benda yang sama. Okey? Jadi kita perlukan 4 pemain, 1 pemain pertahanan. Pemain pertahanan kita berikan kepada kawan kita ni. Baju merah ni akan menjadi pemain pertahanan yang akan sentuh pemain ball carrier pasukan yang depan kita ni. Okey, jadi mari duduk sini. Okey, 4 pemain ini adalah pemain perempuan. Ambil bola sebiji. Tak payahlah berebut. Jadi cikgu akan latih mereka ni satu pasukan, dan ni abang ni akan jadi ball carrier, pemegang bola. Okey. Yang ni pemain yang berada di belah kiri. Yang ni pemain yang berada di belah kanan. Seorang lagi berada di belakang. Bentuk T. Okey, bentuk huruf T. Tahu T?
Huruf T tahu? Kan? Ini macam huruf T. Cikgu akan tunjukkan. Tengok, seolah-olah bentuk T. Okey. Panjang di depan, satu di belakang. Okey. Jadi bagaimana mekanisme ni berlaku? Kita akan tengok sama-sama macam mana proses dump dilakukan. Okey. Sekarang ni pasukan ni menghadap dia, kamu di belakang. Di belakang. Kamu di belakang. Kamu belakang lagi sikit. Okey. Ball carrier berada di tengah. Pandang dia, pandang pula. Mereka akan pergi dalam bentuk T ni ke depan. Okey. Huruf T tapi T-nya belakang sikit. Jangan di depan kawan, belakang sikit okay. Macam arrow. Macam arrow. Okey, macam anak panah kan? Macam anak panah. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan cara mereka akan bergerak dalam satu unit. Bukan bergerak berasingan. Pergi satu unit. Cuba pergi ke depan dalam satu unit. 1, 2, 3. Pergi. Jangan pecah unit tu. Belakang balik. Okey. Cikgu tiup, kau pergi Go. Stop. Belakang balik. Okey, pastikan kedudukan mereka tidak terlalu rapat. Jarakkan sedikit. Ini jarakkan sedikit. Dan jarak ni pun bila menyerang kita untuk girls, untuk permainan perempuan, biasanya kita memang suruh budak perempuan menyerang dalam bentuk arrow macam ni supaya senang untuk melakukan dump. Okey, cara untuk dump, dia pergi ke depan, touch dia. Satu tangan saja. Bila touch berlaku untuk game perempuan, okey sekali lagi. Okey, touch sekali lagi. Jadi 1, 2, 3. Touch. Bila touch berlaku untuk game perempuan, pemain pertahanan yang touch tadi mesti back pedal sebanyak 5 langkah sambil mendepakan tangan. Contoh cikgu tunjuk. Touch. 1, 2, 3, 4, 5. Ke belakang. Okey, ready? Belakang lagi. Belakang. Touch dia. 1, 2, 3, 4, 5. Buat macam tu. Ready? 1, 2, 3. Touch. Okey, begitulah cara untuk bertahan. Sekiranya pemain pertahanan tidak berbuat begitu, kesalahan berlaku. Okey? Kesalahan apa? Dinamakan offside. Tapi kita tak nak tengok apa itu offside lagi. Kita nak fokus bagaimana nak buat dump yang betul. Okey, ready? Bila berlakunya dump, pergi ke depan, touch dia. Touch. Back. Orang yang kena touch akan membuka kaki dan meletakkan bola di celah kangkang. Dia akan meletakkan bola di celah kangkang dan mengangkat kaki dan buat macam tu. Okey? Tengok sekali lagi. Bola, cikgu tunjuk. Okey? Ya, cikgu tunjuk Jangan keluar daripada barisan. Masih lagi dalam barisan. Cikgu nak tunjuk ni je kat dia orang. Macam mana nak dump bola ni. Cara nak dump. Okey. Letak bola. Kemudian ambil kaki ni. Tak boleh macam ni. Cara yang salah, letak macam tu, dia. Yang ni salah, tak boleh. Ataupun letak golek bola ke belakang. Pun salah. Cara yang betul, letak dan langkah saja bola itu. Letak dan langkah. Tak kira langkah kaki kiri ke kanan, yang mana yang keselesaan pemain. Letak, langkah, tinggalkan bola. Okey? Okey, sekali lagi. Ingat, letak, langkah, tinggalkan bola. Jadi touch. Salah. Apa kesalahan kawan itu? Dia tidak langkah bola itu kan. Dia letak dia, lepas tu dia tinggal. Dia kena langkah bola itu dulu. Baru boleh tinggalkan bola itu. Okey lagi, ready? Sekejap dah. Jangan tu berlari bang. Okay, kita tengok, bukan nak mencari kesalahan orang. Kita nak belajar. Kita nak belajar sampai dapat. Okey, ready? Tengok betul-betul ya. Tengok betul-betul. Ready?
Touch. Okey, bagus. Bila benda tu berlaku, kawan berada di sini. Duduk sini. Siapa yang akan ambil bola ni? Orang belakang akan lari ambil bola. Okey. Selepas orang belakang dia tu ambil bola, dia akan pas kat kawan. Pas. Terus lari ke depan. Tengok saja, touch lah dia. Dah cukup. Okey, kita akan buat sekali lagi step by step. Step by step, jump, ambil bola, orang belakang ambil bola, lepas tu pas kat orang tepi. Okey? Jangan bagi forward, jangan bagi knock on. Ingat orang belakang yang ambil, orang lain tak payah nak sibuk-sibuk nak ambil bola tu. Jadi go. Touch. Pass. Go. Okey, itulah dia jump. Okey? Faham? Jump. Okey, kita buat sekali lagi. Banyak kali tak buat. Buat banyak kali. Buat sampai betul ya. Okey, sekali lagi. Buat betul ya. Okey, ready? Buat betul jangan main-main. Okey, ready? Start. 1. Buat kalau penuh hang ni. Nak pergi mana ni? Tengoklah kawan. Wait. Sekali lagi. Sekali lagi. Okey, kita buat sekali lagi sampai jadi ya, sampai jadi dump untuk tim perempuan eh. Ready? Bentuk T, bentuk arrow, go. Start. 1. Okey, sekali lagi. Okey, kita tukar pemain-pemain lain untuk pasukan-pasukan lain pun sama juga. Pastikan ada 4 orang pemain dan juga seorang defender. Untuk jadi defender di atas orang. Okey, kita tukar pula. Kamu jadi defender. Kamu jadi ni tengah. Wan main belakang. Kamu main tepi. Okey. Bagi bola kat dia. Okey, boleh kita tengok pasukan ni boleh tak dia membuat benda yang sama. Jump. Ready? Touch. 1. Okey, belakang. 1 aim. Go sekarang. Bagus. Gerakan itu yang dinamakan gerakan fake. Membuatkan pemain lawan hilang keseimbangan badan dan terjatuh. Itu sangat penting dalam permainan rugby. Bagaimana kamu menghilangkan keseimbangan tim lawan. Kamu boleh menggunakan goose step ataupun side stepping. Ini akan diajar dalam ya. Sesi ketiga. Assalamualaikum. Okey, rest minum air tu. Bol. Halo. Sini depan ni. Lagi. Aja tu. Dah cukup. Ada sana. Ngajak kamera. Tak depan ni. Sikit. Sila. Masuklah. Okey, baiklah. Murid-murid dan cikgu-cikgu sekalian, kita akan ke stesen yang keempat, iaitu stesen lelaki scrum, perempuan dump. Lelaki scrum, perempuan dump. Apa itu scrum? Kita akan buat yang untuk lelaki dahulu. Perempuan kita buat selepas ini. Okey, macam mana cara nak buat scrum? Scrum adalah satu proses di mana sejenis denda atau hukuman apabila dua benda berlaku di dalam permainan, iaitu knock on dan juga forward pass. Bola knock on, bola jatuh ke depan, tangkap, bola tu jatuh ke depan macam tu, dan juga pass ke depan, menghantar bola ke hadapan kawan. Tidak boleh. Bila dua itu berlaku, referee, pengadil akan memberikan isyarat scrum. Begini, segitiga. Scrum. Jadi, kedua-dua pasukan akan membuat scrum. Bagaimana untuk membuat scrum ketika permainan? Check it out. Okey, di sini adalah dua pasukan, iaitu pasukan merah dan juga pasukan biru. Okey. Sekarang
Cikgu akan hantar bola kepada pasukan merah dan pasukan merah akan melepaskan bola ke depan menandakan bola berlaku knock on. Cakap apa tu jatuhkan bola ke depan. Itu adalah knock on. Apabila itu berlaku, pasukan ini adalah pasukan yang bersalah, yang membuat kesalahan. Jadi pengadil akan pergi dan scrum. Bila pengadil cakap begini, scrum, kedua pasukan akan membuat scrum. Begini caranya. Jangan keluar sini. Ketika scrum berlaku, 3 pemain daripada setiap pasukan akan terlibat. Dan juga seorang akan berada di luar dan seorang lagi berada di luar juga. So, jadi jumlahnya adalah 4. Seorang akan jadi scrum half, 3 lagi akan buat scrum. Jadi 4 orang satu pasukan, 4 orang satu pasukan. Okey. Untuk pasukan ini, cikgu akan jadi scrum half yang akan memasukkan bola. Okey. Scrum half adalah pemain yang akan menggolekkan bola masuk ke dalam lorong scrum. Okey, sebelum kita pergi kepada scrum yang ke depan sikit, kita akan, cikgu adalah scrum half, berada di tepi, memegang bola. Jadi ini adalah pasukan cikgu yang membuat kesilapan tadi. Untuk membuat scrum, kita perlukan 3 orang. Orang yang di tengah akan dikenali sebagai hooker. Kat tangan hooker. Apakah tugas hooker, orang yang berada di tengah? Tugas hooker adalah untuk mengais bola keluar daripada scrum itu. Apabila bola keluar, permainan diteruskan. Pasukan mana yang mengambil bola, itu adalah bola mereka. Okey, hooker kat tangan. Ini adalah hooker. Pemain hooker yang bagus adalah pemain yang mempunyai refleks yang bagus, kaki yang cepat untuk menendang bola keluar. Biasanya hooker kita akan pilih orang yang mempunyai kaki yang panjang dan juga kaki yang cepat bertindak. Okey. Hooker akan berada di tengah dan yang berada di tepi hooker sekarang ni, belah kiri dan belah kanan adalah yang kita namakan sebagai prop. Ini adalah prop yang berada di luar. Okey. Kerana pasukan ini membuat kesilapan, bola akan dimasukkan di sini. Prop ini dinamakan sebagai tight prop. Dan prop di sana dikenali sebagai loose prop. Prop angkat tangan. Jadi apakah yang akan berlaku selepas ini? Prop akan memegang pinggang hooker. Okey. Cikgu akan tunjukkan cara bagaimana prop megang pinggang hooker daripada sudut pandangan belakang supaya memudahkan murid-murid untuk melihat bagaimanakah scrum dibentuk. Okey. Lihat pada tangan, ini adalah prop. Prop akan meletakkan bola di pinggang hooker. Tangan kanan pergi ke pinggang bahagian kanan dan tangan kiri hooker loose prop akan pergi ke sini. Pastikan betul-betul kita tak mahu pergi begini, kita tak mahu pergi ke sini. Kita pegang di pinggang. Lihat kedudukan. Kita lihat sekali lagi, begitu adalah kedudukan prop. Okey, jatuh tangan. Cuba masukkan sekali lagi. 1 2 3. Prop masukkan tangan. Dalam ada ketat. Kemudian apa yang berlaku? Hooker akan meletakkan tangannya di bahu prop. Okey? Itu adalah bentuk asas bagi scrum. Jatuh tangan semua. Okey, sekarang kita akan mulakan sekali lagi. Prop, masukkan tangan. Okey, pastikan rapat. Okey, hooker meletakkan tangan di atas bahu. Kemudian apabila itu berlaku, pasukan ini juga akan membuat benda yang sama. Masuk, mari datang ke sini. Dan ini kita akan lantik abang ini menjadi kita punya hooker. Okey, jatuh tangan dulu. Prop, angkat tangan. Prop angkat tangan, buka angkat tangan. Okey, prop masukkan tangan dulu. Okey, kita lihat sekarang bagaimana kedudukan. Okey, beginilah bentuknya yang asas. Apabila ini berlaku, disebabkan pasukan ini yang membuat kesilapan tadi, knock on, kepala prop ini akan berada di luar. Sebab mereka orang yang tak bersalah. Ni, pasukan ini yang tak bersalah, yang tidak membuat kesalahan, kepala ini akan berada di luar.
Okey. Dekatkan sikit. Okey. Jadi ini adalah bentuk asas kepada scrum. Okey. Sekarang cikgu akan tunjukkan pula bagaimana kedudukan kaki mereka. Okey, kaki mereka rapatkan sikit lagi. Okey, kepala kau. Okey. Sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana kedudukan kepala-kepala mereka ya. Kepala-kepala mereka perlulah berada pada kedudukan yang betul supaya tidak berlaku kecederaan. Sekiranya benda ini tidak dijaga, mungkin boleh menyebabkan injury kepada pemain. Jadi ini adalah benda yang kita perlu buat secara betul-betul lah, tidak secara. Okey, kita akan tunjukkan cara bagaimana kepala mereka disusun. Okey. Disebabkan pasukan ini yang tidak membuat kesalahan, kepala dia berada di luar, kepala pemain lawan ini akan berada di sini. Tengok dia berselang. Kepala sini biru merah, biru merah, biru masuk. Okey, kemudian kepala ni masuk di sini. Nampak tak? Dia punya selang dia tu biru merah, biru merah, biru merah. Okey, ketika ini berlaku, pengadil akan sebut crouch. Okey, jadi mereka berada dalam keadaan crouch, iaitu tunduk. Selepas koman crouch, pengadil akan memberikan satu lagi koman, iaitu bind. Bind adalah bagaimana mereka mengetatkan lagi kedudukan mereka. Mereka mengetatkan lagi, memperkemaskan lagi kedudukan mereka. Okey, ini adalah kedudukan bind. Okey, bind. Jadi sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana pula dengan kedudukan kaki. Kedudukan kaki, prop, kaki yang akan keluar adalah kaki yang mana? Kaki yang ni, keluar ke belakang. Yang ni pun keluar, kaki yang di luar pergi ke belakang. Okey. Yang ni, yang belah sini, kaki yang di mana berada di luar yang pergi ke belakang. Outside foot. Ni ke belakang. Ke belakang kaki kau. Ni kaki kau yang ni ke belakang. Okey, ini okey, rapatkan balik kepala. Okey, selangkan. Bagaimana pula dengan kaki hooker? Kaki hooker berada dalam keadaan bersilang begini. Sekiranya bola masuk daripada sini, kaki hooker akan berada bersilang begini supaya mudah dia menyepak bola keluar. Begini cara hooker menyepak bola keluar. Bola akan keluar. Okey tak? Bola akan keluar. Sekejap cikgu tunjuk. Bola akan keluar melalui sini. Okey, itu adalah saluran untuk bola keluar. Okey tak? Sini. Kaki ni ke depan. Kaki ni. Nak kuih bola. Nak kuih bola ke sini. Kaki ni lah keluar. Kaki ni ke depan. Okey. Ini belakang sikit. Okey. Bangun sekali lagi. Okey. Crouch. Bind. Arahan seterusnya adalah arahan set, iaitu referee akan memasukkan bola bukan referee. Scrum half akan memasukkan bola melalui lorong ini. Kerana kepala pasukan yang tidak bersalah berada di sini. Okey. Memasukkan bola, jangan sampai bola keluar ke sana. Bola mestilah berhenti di tengah dan hooker akan menguis bola itu keluar. Jadi, kita tengok daripada sudut pandangan yang di sini. Sikit. Nanti bola tak boleh keluar. Kaki ni ke belakang. Nak keluar bola. Jadi set. Okey, nampak? Bola keluar melalui saluran yang betul. Bila set berlaku, bola keluar, pemain yang berada di luar akan mengambil bola ini dan berlari meneruskan permainan. Okey, sekali lagi. Tangan bawah. Tangan, lepaskan tangan. Okey? Ya. Okey. Okey,
Okey, boleh. Sorry. Abang. Pinjam. Okey. Phone je. Bunch. Float. Bunch. Set. Float. Bunch. Set. Sorry. Okey. Sekarang boleh faham bagaimana proses scrum dilakukan. Itu adalah untuk pasukan lelaki. Untuk pasukan perempuan adalah dump. D-U-M-P. Apa itu dump? Kita akan lihat selepas ni. Okey, minum air dulu. Air saya habis. Bawa air sikit sangat. Lain kali bawa air banyak. Okey. Okey, baiklah. Kita sudah pun menyiapkan pam pula dah. Kita telah tadi kamu semua tadi cikgu telah menunjukkan 4 stesen. Stesen pertama, stesen balingan dan menerima bola, baling dan menerima bola. Stesen kedua, berlari sambil membawa bola dan menghantar kepada kawan. Stesen ketiga adalah menyerang dan bertahan. Stesen 4, scrum dan dump. Sekarang adalah stesen yang kelima, iaitu simulasi permainan. Simulasi sebenar permainan iaitu untuk permainan lelaki, rugby lelaki memerlukan 7 orang pemain di atas padang dalam satu-satu masa dan juga mempunyai 5 pemain simpanan. Jadi untuk kita menjimatkan masa, kita menggunakan pemain yang ada pada hari ini, iaitu nama apa? Wan Ahmad Arif, Muhammad Iman Hakimi, okey, sekali. Muhammad Ariman ni. Asbir Jamil. Arif Izan. Jadi kelima-lima pemain ini akan mewakili satu pasukan. Sepatutnya untuk permainan lelaki 7 orang satu pasukan yang berada di atas padang. Untuk pemain perempuan pula hanya 6. Itu perbezaan antara permainan rugby lelaki dan perempuan. Ingat balik. Lelaki 7, perempuan 6. Okey? Jadi cikgu akan tunjukkan. Untuk permainan simulasi ini, kita akan letakkan 7 orang pemain lelaki di atas padang. Pemain A dan juga pasukan A dan pasukan B berada dalam sudut yang bertentangan. Okey? Maknanya mereka saling bertentang mata. Okey, orang tengah, pemain tengah adalah yang dinamakan sebagai center player. Jadi bola akan bermula di bahagian tengah. Okey, jadi apa yang akan berlaku? Kita tunggu kejap. Okey. Walaupun kita hanya ada 5 pemain, kita andaikan kita mempunyai 7 pemain. Okey, sebenarnya boleh juga 5 pun boleh juga sebab dia seimbang. Kita kurang 1, 2. Jadi pemain yang di tepi kita namakan sebagai pemain sayap, iaitu winger. Pemain yang berada di sebelah winger kita gelarkan sebagai linker yang menghubungkan bola antara center dan juga winger. Ini adalah pemain yang dinamakan linker. Sama juga di belah sini. Ini masih lagi pemain tengah, center, yang biasanya kapten yang berada di tengah. Ini yang dinamakan sebagai linker yang menghubungkan bola antara center dan juga winger. Ini adalah winger. Jadi
Kalau dalam kedudukan macam ni, ini kita namakan sebagai pemain sayap kanan. Yang ni kita panggil sebagai linker kanan. Ini masih tetap dipanggil sebagai center, pemain tengah. Ini dikenali sebagai linker kiri dan juga pemain sayap kiri. Jadi bagaimana permainan dimulakan? Jom kita tengok. Untuk memulakan permainan, mereka akan bermula dalam satu garisan yang lurus. Dan seboleh-bolehnya kita akan menyuruh murid supaya mendepakan tangan, supaya mendapat jarak yang sepatutnya. Depakan tangan. Mereka tidak boleh berada terlalu rapat dan tidak boleh juga berada terlalu jauh. Jatuh tangan. Okey. Permainan akan dimulakan. Center, pemain tengah akan digelarkan sebagai kicker. Sebab mereka, dia akan menyepak bola untuk memulakan permainan. Ataupun kita dikenali sebagai kick off. Okey. Center akan ke depan sedikit. Jadi bagaimana dia akan menyepak bola? Bagaimana caranya center menyepak bola? Cikgu akan tunjukkan. Kita akan menggunakan teknik drop ball. Okey, sepakan drop ball berbeza dengan bola sepak, di mana sepak mula dimulakan dengan sepak biasa. Tetapi untuk rugby dinamakan sebagai drop ball. Kita akan tengok bagaimanakah untuk membuat drop ball. Okey, drop ball mudah saja. Kita pegang bola begini. Okay. Untuk membuatkan aktiviti drop ball mudah saja. Kita pegang. Biasanya pemain akan meletakkan bola di bawah dahulu, mengetuk bola di bawah untuk memastikan permukaan di bawah itu rata dan tidak belak tidak rendah sebelah. Permukaan yang nak dilepaskan bola itu mesti rata. Dia kena cek dulu di mana tempat yang rata. Kemudian bola akan dilepaskan dalam keadaan begini. Bukan begini, tetapi begini. Dan bila bola dilepaskan, jatuh, bola akan melantun kembali ke atas. Ketika itulah pemain akan menyepak bola itu. Okey? Cikgu tunjukkan cara. Tengok ya. Begitu adalah dinamakan sebagai drop kick, drop ball. Okey? Cikgu akan tunjukkan juga bagaimana cara yang salah. Ambil bola tu, lagi ambil. Antara cara kesilapan yang biasa dibuat oleh murid ketika memulakan permainan adalah mereka terus menyepak bola. Jadi pengadil akan menghentikan permainan dan akan memberikan bola itu kepada pihak lawan. Kesilapan yang biasa berlaku di dalam permainan adalah murid terus menyepak bola begini. Okey. Dia terus menyepak bola begini. Itu tidak dinamakan sebagai drop ball. Drop ball, bola mestilah melantun di atas tanah dahulu, barulah disepakkan bola tu naik ke atas. Dan jarak itu mestilah separuh padang. Tidak boleh kurang daripada separuh padang. Sekiranya kurang, referee akan memberikan bola itu kepada pihak lawan untuk pihak lawan pula membuatkan drop ball. Okey, untuk memulakan permainan. Okey. Okey, sekali lagi cikgu tunjukkan cara untuk membuat drop ball. Okey, begitu caranya. Tapi dalam keadaan begitu, patutnya bola pergi ke depan. Sekali lagi kita buat drop ball tepi sikit, drop ball. Tengok, drop ball. Okey, mesti bola ke depan sekali lagi. Okey lagi. Begitu. Okey. Di sini disebabkan permukaan yang keras, dia berbeza dengan pemain dia ada. Jadi kita akan lihat bagaimanakah pemain-pemain ini melakukan drop ball. Okey. Center mari dulu. Kita tengok bagaimana mereka melakukan drop ball. Arah ke sana. Okey. Setiap orang akan buat drop ball ni. Ready? Go. Okey. Begitu, boleh? Okey, giliran Wan pula. Wan Aisyah. Wan Aisyah pula. Wan Arif. Wan Arif sini tunjukkan kepada kawan-kawan bagaimana membuat drop ball. Letak je, tak cakap. Okey, sana. Target sana, drop ball. Okey, kurang power sikit lagi.
terus. Okey, gitu. Tapi kerana dia memakai slipper dan dia tidak bawa kasut yang sesuai hari ni, kita maafkanlah. Mari cepat-cepat lagi. Okey, berikan kepada ni. Dia akan buat drop ball, tunjukkan pada kawan-kawan drop ball kamu macam mana. Okey. Nampak macam senang tapi perlukan banyak latihan ya drop ball ni. Tidak boleh terlalu rapat dengan kaki dan tidak boleh terlalu jauh. Jarak mesti sedang-sedang je. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu rapat. Mesti jarak yang sedang-sedang saja yang kena kamera. Okey, bagus. Jadi. Okey. Boleh faham eh? Okey. Bila drop ball dilakukan, bola akan melantung ke atas dan pasukan pertahanan akan menyambut bola itu. Sekiranya pasukan pertahanan tidak berjaya menyambut bola itu, makanya bola itu kembali kepada pasukan menyerang tadi. Mereka perlulah menyambut ataupun sekiranya mereka tidak mahu menyambut secara terus, sekiranya bola datang, mereka boleh menyambut begini. Ni pasukan pertahanan pasukan pertahanan akan menerima bola yang drop ball tadi. Mereka akan menyambut bola itu. Sekiranya mereka gagal menyambut, maka bola akan kembali kepada pasukan penyerang tadi kembali. Ataupun ada satu lagi teknik, iaitu mereka menunggu bola itu melantung dulu barulah mereka menyambut. Juga boleh. Mereka menunggu bola itu jatuh dulu baru mereka menangkap bola itu. Pun boleh dikira sebagai satu tangkapan yang sah. Okey? Boleh. Jadi kita akan tengok sekali lagi. Dua orang ini, tiga orang ujung sana. Kita akan tengok bagaimanakah mereka memulakan perlawanan dengan menggunakan bilangan murid yang ada. Belakang lagi. Line. Okay, kita akan tengok bagaimana mereka melakukan drop kick untuk memulakan permainan dan bagaimana mereka belah sana menyambut bola drop kick itu dengan betul. Okey, kita tengok sama-sama. Okey. Sekiranya benda itu berlaku, mereka menyentuh bola dan melepaskan bola ke bawah, itu adalah bola knock-on. Dan scrum mesti dilakukan di sana. Okey, scrum mesti dilakukan. Sepatutnya kalau kamu tak confident nak tangkap, bagi bola tu jatuh dulu, dia melantung baru tangkap. Kalau kamu tak confident, tak biasa. Ready, sekali lagi. Pastikan bola pergi ke depan. Sekali lagi. Kamu ready untuk tangkap bola, ready? Dalam keadaan sedia tangkap bola. Sekali lagi, fokus, tengok betul. Di mana kamu landing dengan bola tu, di mana kamu lepaskan bola tu, pastikan tahu di mana tempat pelepasan bola itu. Lambat untuk mengangkat kaki nampaknya. Sekali lagi. Sekali lagi, bagi budak barang baju biru pula. Okey, try kita tengok budak pemain baju biru melakukan drop kick. Jangan berebut. Satu lagi kesalahan yang berlaku adalah berebut untuk mengambil bola. Hanya seorang saja yang mengambil bola. Jangan berebut mengambil bola. Okey lagi. Okey, jangan berebut untuk mengambil bola. Seorang saja yang menangkap bola itu ya. Ini. Drop kick. Kejar bola tu. Okey, sekali lagi last. Okay. Latihan ini mesti selalu dilakukan supaya membiasakan budak untuk memulakan permainan. Okey, ambil bola. Bol. Ambil bola, main. Ambil bola, tunggu main. Tak payah tak? Salah. Itu kesilapan yang dilakukan di mana mereka membaling bola tanpa arah tuju. Mereka tidak faham sama ada note ataupun tak faham ke apa, tak tahulah. Sekali lagi. Pegang bola, serang ke depan, tepuk ke depan. Macam biasa, main macam biasa. Kawan-kawan jangan tengok saja, ikut kawan-kawan tu. Okey, ready? Okey, tunggu dia orang buat.
Okey, kita tunggu. Memang susah benda ni kena selalu buat Kan sekali buat dulu jadi. Okey. Okey. Kita lagi. Okey, kita tengok. Memang benda ni memang kena banyak latihan. Ini untuk simulasi game permainan yang benar. Okey, main. Kejar. Ambil bola main. Dua main. Touch. Long. Apa kesilapan yang berlaku? Kesilapan berlaku ialah pemain sana berada di depan kawan, berada di depan carrier. Itu yang selalu berlaku. Jadi apabila permainan sudah dimulakan, pemain ball carrier bagi bola dekat ni, Wan. Bagi. Bila bola dapat dekat pemain ini, kawan-kawan yang lain, bila dia berada kodok di situ. Bila keadaan macam ni, pemain-pemain yang berada di sini mestilah back pedal ke belakang, menyamakan kedudukan. Jangan tunggu keras je supaya tak berlakunya forward pass. Okey, sekali lagi. Bagi bola kat dia. Okey, bagi bola dekat Wan belakang. Bila Wan berada di belakang, bagi je bola, tak payah tendang, bagi je bola tu. Okey, sekarang bila Wan tangkap je bola, dua orang ni lari ke belakang. Okey, lari ke belakang. Faham? Okey, sekali lagi drop kick sekali lagi. Tukar pula, orang pula drop kick, dia orang pula tunggu sana. Tukar. Itulah simulasi game sebenar. Yang penting mereka tahu bagaimana untuk melakukan drop kick. Okey, drop kick. Alah. Sekali lagi drop kick dengan ni. Betul. Salah, sekali lagi. Drop kick sekali lagi. Mereka mengalami masalah kerana dia bermain di kawasan yang padang lantai yang keras. Kalau di padang yang betul, sepatutnya bola itu melantung lebih baik. Jadi, yes, good, main. Knock on, main. Tak knock on, main. Nak bagi forward. Kesilapan yang berlaku, kesilapan yang berlaku? Masih lagi tidak melihat kepada player dan gagal untuk back dengan cepat. Bila dapat bola, jangan teguh passing kat kawan. Tepuk dulu. Confident, some confidence. Tepuk dulu. Bila nak kalut sangat nak pass, itu yang jadinya. Itu yang berlaku forward pass. Jangan kalut. Dapat bola, tepuk ke depan dulu. Jangan kalut-kalut nak pass. Jangan kalut nak teguh pass. Relax. Tepuk dulu. Drop kick. Main. Forward pass. Selalu berlaku forward pass. Inilah antara kesilapan. Bila berlaku forward pass, mestilah kena serang. Okay, kita bagi peluang sekali lagi sebelum kita menamatkan. Ini adalah simulasi permainan sebenar untuk stesen yang kelima. Diharap supaya murid-murid faham dan lihat. Okey? Main. Pass. Long. Bila long, lepaskan bola, kamu berada di belakang. Tim sana bergerak ke belakang, berundur 5 meter ke belakang. Bola korang sini, di mana berlaku bila long ni? Lama sangat pegang bola. 3 saat saja. Kenapa tunggu di belakang tu? Tunggu siapa di belakang tu? Naik sini, tengok kawan. Tengok, di line putih itulah tempat try. Kamu buat try di sepanjang line putih itu ya. Okey, di sini tidak perlu drop kick. Tap saja bola itu. Tap bola. Okey, tap saja bola dan terus boleh serang. Ready, go. Kenapa tinggalkan kawan? Dua kesalahan yang berlaku iaitu kawan meninggalkan kawan dan melemparkan bola. Tak boleh lempar, kena letak bola. Tak boleh tinggalkan kawan jauh. Jangan tengok je kawan berlari, tengok bagi kawan je lah lari. Tak boleh, kena ikut follow. Kena follow kawan. Jangan biar kawan buat kerja. Follow dia. Follow lah dia balik. Jangan ikut kawan macam.
itulah sahaja penerangan daripada saya untuk stesen 5 dan semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua murid-murid, guru-guru dan juga semua yang melihat pada video ini. Untuk 5 stesen, ini adalah stesen terakhir, stesen kelima iaitu simulasi permainan sebenar. Jadi berikan tepukan kepada pemain-pemain pada hari ini yang telah bertukar lumus untuk membuat lakonan yang cukup menarik ya. Okey. Okey, cukuplah. Okey, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.